A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir atammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kita boleh bertemu pada hari ini pada pagi Selasa 17 Ogos 2021 bersamaan 8 Muharram 1443 Hijrah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Ana berdoa supaya kita semua berada dalam perlindungan Allah SWT. Maksud berada dalam perlindungan Allah SWT ni, Allah SWT akan jaga kita lah. Jaga kita daripada segala benda-benda yang memudaratkan dari segi kehidupan kita lah. Maksudnya kita ni minta Allah SWT istiqamahkan kita semua ni berada di atas jalannya. Kita minta sama setiap kita semaya lah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang betul. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam ibadat kita kepada Allah SWT sampailah kita tinggalkan dunia yang sementara ini. Baik, pada pagi ini kita nak menyudahkan tafsir kita ni berdasarkan surah Al-Hadid ayat 20 hingga 25. Jadi hari ini adalah ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-25 daripada suratul Hadid. Jadi habis tafsir ni ana duk mikir ada beberapa kitab yang nak baca kepada sahabat-sahabat semualah. Nanti ana akan maklum dalam kepada Al-Fadhil sahabat kita lah, Nik Salahuddin, kitab yang nak baca minggu depan, dan dia lagi beli di Japar Rawah tu, insya-Allah dah. Ada beberapa kitab anak baca lah. Cuma pilihan muktamad tu anak ke maklum esok ataupun lusa lah, insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat boleh tengok ayat ke-25 suratul Hadid. Ayat ke-25 suratul Hadid. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang-orang yang menggunakan kekuatan handalnya untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya.
Sehingga Allah Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Itu makna secara harfiah. Makna secara balik bahasa lah. Dia ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. InsyaAllah pada tengah hari ini, kita akan cuba memahami ayat ke-25 ni secara tersurat dan tersirat. InsyaAllah dah. Baik. Sahabat-sahabat semua, mula ayat ni dia mula dengan perkataan qad. Qad ni maknanya fi'il lah. Beza fi'il dengan isim ni ada beberapa sebab. Di antara yang membezakan fi'il dengan isim ni adalah perkataan qad. Bila ada perkataan qad, itu maksudnya fi'il, perbuatan. Gitu. Kita nak tahu ayat ni fi'il ke isim. Jadi cara kita nak tahu tu, di antaranya kita temu perkataan qad ni enggak, cara tu isim. Qad qamatis solah. Maknanya fi'il ni mana perbuatan. Gitu. Qad tu maknanya sesungguhnya. Kata qad tu. Tapi dari segi kaedah ilmu nahwunya, qad ni adalah dituju kepada jumlah fi'liyah dipanggil. Jumlah perbuatan, bukan jumlah ismiyah dah. Sekadar kita bagi sikit ilmu tentang kaedah bahasa Arab. Sesungguhnya arsalna, kami mengutuskan rusulana, rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Baik, kita pergi kepada tafsir dia dah. Baru kita akan nampaklah. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat kepada para anbiya. Jadi nak ayatnya, wahyu ni turun melalui malaikat. Perantara antara Allah SWT dengan para rasul itu ialah melalui malaikat. Malaikat yang akan menurunkan wahyu ni kepada para nabi dan rasul. Faham tu? Dia ada perantara. Dengan membawa wahyu. Wahyu-wahyu ni adalah kalam Allah. Perkataan Allah. Waktu turun melalui para malaikat. Kita tengok dari segi makna sebenar perkataan wahyu tu. Dalam kitab Wahyu Suci oleh Almarhum Syed Muhammad Rashid Redha, yang merupakan kitab telah diterjemahkan oleh Yayasan Islam Terengganu. Definisi wahyu dari segi bahasa dan istilah. Jadi, bila kita sebut perkataan wahyu tu, kita akan nampaklah apa makna wahyu tu. Bila kita jumpa perkataan wahyu, kita akan tahu apa sebenarnya maknanya wahyu. Jadi, sahabat-sahabat, pada pagi ini anak akan sekalian tentang makna wahyu dah. Dalam kitab Al-Asas, terdapat makna saya mewahyukan kepadanya sama dengan makna saya mengisyarat kepadanya. Itulah lebih kurang. Jadi wahyu-wahyu ni benar-benar dia dibawa oleh malaikat. Sama ada bentuk perbuatan atau dari bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dan juga makna saya berbicara dengannya tentang suatu terlindung dari orang lain. Nama dia wahyu. Yang antara para nabi dengan malaikat lah tahu gapo konten ataupun isi kandungan yang dibawa oleh para malaikat tu. Gitu maksudnya secara kasar lah. Baik. Sahabat-sahabat semua, jadi wahyu ni diturunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul ni merupakan utusan Allah. Faham tu? Setiap nabi dan rasul ni adalah utusan Allah. Dia ayat laqad arsalna rusulana. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rusulana, utusan kami, itu para nabi dan rasul. Jak pada Nabi ada siapa kau? Nabi Muhammad lah. Itu semua para rasul-rasul utusan Allah.
Ada para Nabi dan Rasul ni 124,000 semua. Para Nabi dan Rasul 124,000. Ada perbeza Nabi dan Rasul ni. Nabi ni dia tidak ditugaskan untuk menyampaikan dakwah ni kepada kaum dia. Berbeza dengan Rasul-Rasul. Ada para Rasul ni diutuskan untuk kaum dia. Sebagaimana ayat yang lain dalam Suratul Nahli. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Bermula dengan perkataan qad juga. Walaqad ba'asna. Tadi dia sebut walaqad arsalna. Ini walaqad ba'asna. Kami utuskan. Tadi dia ayat arsalna. Kami sampaikan. Sama ya dari segi maksud dia tu. Tapi perkataan qad. Tunna ni na juga arsalna ni ba'asna. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Sesungguhnya kami utuskan fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Sama dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Tapi dalam ayat lain maksudnya sama. Fi kulli ummatin rasulan an'budullah. Tujuan atas para nabi rasul itu untuk manusia, kaum, umat yang nabi diutuskan itu untuk apa? Untuk menyembah Allah. Itu objektif. Itu tujuan. Di antara para nabi dan rasul ini untuk menyembah Allah. Sama dengan kita hari ini. Dari segi maksudnya, ajaran agama ni hanya untuk manusia ni menyembah Allah. Tak boleh sembah selain pada Allah. Kerana tujuan manusia ni untuk menyembah Allah. Kerana Allah salah yang selayaknya disembah oleh manusia ni. Bukan pokok kayu. Ada orang sembah pokok kayu. Ada sembah matahari. Ada orang sembah bulan. Ada sembah cahaya. Ada sembah macam-macam. Sembah manusia ni. Semua tu karut belaka. Hak itulah Allah SWT atas para Nabi dan Rasul ni untuk memandu manusia cara yang betul untuk beribadat, iaitu an'budullah wajtanibut taghut, dan menjauhkan benda-benda tak betul. Benda-benda tak betul lah. Manusia ni banyak buat benda tak betul banding hak benda betul. Siapa kita hari ni lah. Manusia ni siapa hari ni banyak buat hak tak betul banding dengan hak betul. Al-haqqu wal batil ni. Ramai manusia melakukan perkaranya batil, benda yang tak betul, benda yang salah. Hak tu pentingnya panduan agama. Itu objektif Allah Taala menghantarkan para nabi dan rasul, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh fahamlah tugas para nabi dan rasul ni nak ajak manusia tu kepada melakukan perkara yang betul masa hidupmu. Kalau Allah Taala tak atas para nabi dan rasul, tentu manusia akan menyeleweng dari segi kehidupan dia. Dalam keadaan kita ada peraturan, dalam keadaan kita sudah ada undang-undang, dalam keadaan kita sudah ada panduan hidup ni, ada juga manusia melakukan perbuatan yang salah. Khususnya dalam bab akidah ni. Agama, ajaran sesat ni, berlambak lah ni sahabat-sahabat semua. Dalam keadaan sudah ada agama ni, manusia cari lagi benda-benda yang tidak betul dari segi pegangan hidup. Sedangkan agama ni benar betul dah. Itu nak ayat ruginya. Kita sebagai manusia tidak ambil panduan agama ni dalam kita melayari kehidupan kita. Sebab tu pentingnya kita belajar. Baik. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Ni Quran ayat ni sahabat-sahabat. Bila saya sebut Quran ni perlu kita memahami dengan sebaik-baiknya. Quran ni. Kerana Quran ni adalah panduan hidup kita. Jadi dalam Quran ayat ni Tuhan sebut bagaimana kita nak melakukan perkara yang betul dari hidup kita. Sudah ditunjuk. Sudah diberi garis panduan. Sudah diberi guiding dia tu. Tata cara hidup yang sebetulnya masa kita hidup ni. Gitulah tujuan tugas para nabi dan rasul.
Jadi para Nabi dan Rasul ni tak ada dah. Meninggalkan kita dah. Wafat dah. Ngelahnya para Nabi, ngelahnya Nabi Muhammad. Tinggal kita lah ni ambil ajalah. Turut ajalah segala panduan yang ditinggalkan oleh para Nabi dan Rasul. Itu saja poin dia nak tekan hari ni. Jadi sahabat-sahabat semua, jadikanlah Al-Quran Karim ini sebagai panduan hidup kita ni. Start pada ayat pertama sampai kalau ayat yang terakhir. Mudah saja, simple. Selagi kita berpegang dengan Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW, kita akan selamat hidup. Hidup ni dua. Hidup selamat dan hidup yang tak selamat. Jadi kita buat pilihan yang betul lah. Kita kena buat pilihan yang betul, hidup yang selamat. Jadi hidup yang selamat ni, ana sebut dah permulaan muqaddimah pembicaraan itulah. Hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalan ni jalan yang betul. Jalan yang ditunjuk Al-Quran ni. Tugas kita, tanggungjawab kita follow. Fattabi'u. Turut aja. Faham tu? Nak selamat ke tak selamat? Baik. Sebut sikit lagi dah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Taghut ni benda tak betul lah. Benda yang melampau batas. Batas-batas yang betul. Agama ni benda yang betul lah. Langgar batas agama kat orang panggil taghut lah. Baik. Maka di antara mereka ada yang diberi hidayah petunjuk Allah SWT. Nak ayat dekat dia Tuhan beri petunjuk dah ni, ada yang turut minhum, sebahagian manusia ni turut. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada pula yang diberi dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Ada tak saya turut? Sianya nak kata kerana manusia lah ni 7 bilion. Umat manusia akhir zaman ni abad ke-21 ni ada 7 bilion. Ya Islamnya 2 bilion saja. Nak ayat. Benda sesat dengan betul ni ada gitu, ada 5 bilion lagi tak Islam lagi lah ni. Nak ayat. Dari keadaan agama sudah lama turun kepada manusia sejak pada Allah Ta'ala Nabi Muhammad 1400 tahun lah. Dulu sampai hari ni agama Islam ni, kalau orang nak tahu, orang nak faham, nak turut, boleh sangat je lah. Tapi manusia tak situ juga. Nak katakan faminhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ard, kata berjalanlah fil ard, pada muka bumi ni, fanzur, lihatlah kaifa, bagaimana kana akibatul mukazzibin, nasib golongan yang al-mukazzibin, orang tak situ Allah SWT, orang yang lawan Islam ni, orang tak seikut agama, orang tak seikut ajaran para Nabi dan Rasul. Stay siapa ada siapa hari ini. Orang tak seikut ajaran agama. Nak kata kan? Abu Jahal, Abu Lahab, pot darah Rasulullah, benar tu. Tapi tak seikut. Jadi tak pelik lah zaman kita orang tak seikut agama ni. Faham tu? Berkira abang ngajar kat siapa dia nak dengar. Setara Nabi Muhammad pun orang tak bisa dengar. Kita boleh nampak lah. Hidayat ni benda penting. Hidayat ni benda penting. Kena jaga panggil. Nikmat iman, nikmat Islam ni merupakan hidayah daripada Allah SWT. Jaga molek sahabat-sahabat semua lah. Baik. Kita sambung. Kita adalah tafsir ni. Dan mengutuskan para anbiya kepada umat mereka untuk menyampaikan wahyu dengan berbagai-bagai bentuk mukjizat. Jadi sebahagian pada para nabi dan rasul ni, khususnya para rasul Allah SWT ni diberi mukjizat. Selain daripada kita diberi mukjizat. Mukjizat ni benda boleh tengok depan mata. Benda yang mencari adab, benda yang tak boleh fikir dengan akal manusia. Macam mukjizat Nabi Allah Musa tu lah, tukak dia tu kan. Tukak dia tu jadi ular. Jadi ular sungguh tukak tu. Ada pun tu ular ahli sihir Fir'aun tu, dia sihir je, bukan sengati. Ada pun tukak Nabi Allah Musa ni jadi ular sungguh. Dia telah habis ular-ular palsu tukar sihir Fir'aun. Sabit tu lepas betul pada tu. Ahli sihir ni masuk Islam belaka, beriman belaka, mengucap belaka.
Ayat pasal dia tahu hak Nabi Musa tunjuk melalui tukak dia ni bukan tipu. Memang sungguh, memang mukjizat sungguh. Jadi ahli-ahli sihir Firaun ni mungkin dia orang cerdik ke, dia mengakui bahawa Nabi Allah Musa ni utusan Allah SWT. Langsung dia beriman kepada Nabi Allah Musa melalui mukjizat. Lepas tu berlaku belah laut melalui tukak. Nak ayat mukjizat, benda yang mencari adab. Jadi disertakan dengan utusan Allah ini para Nabi dan Rasul di samping kita untuk jadi panduan kepada kaum yang dia gisu, dirayak, didakwah tu Allah SWT sertakan dengan mukjizat. Kita ni tak boleh tengok dah mukjizat. Mukjizat ni berlaku pada masa diutuskan para Nabi dan Rasul tu. Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Nuh ke, ditunjuk mukjizat melalui Nabi Allah Nuh tunjuk kapal besar dia tu. Kapal besar tu nak ayat masa tu dunia tergelar habis butir dunia. Kecuali kapal Nabi Allah Nuh. Mukjizat juga tu. Ya Allah Tuhan, banyaknya benar-benar nak meyakinkan kita tentang kebenaran ajaran agama. Baik. Jadi mukjizat ni berlaku hanya pada masa para Nabi dan Rasul. Bila para Nabi dan Rasul wafat, tak ada dah mukjizat tu. Kita lah ni. Mukjizat kita lah ni ada dalam Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ni kekal sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau nak tengok mukjizat lah ni, tengoklah Al-Quran. Kalau nak tengok mukjizat Nabi Allah Musa, berlaku hanya pada masa dia. Pada lepas dia wafat, tak ada. Kita lah ni boleh tengok hari-hari mukjizat ni. Duduk dalam Quran ni. Soalnya kita baca ke dalam Quran. Itu isunya. Kerana Quran ni benar-benar mukjizat. Dulu, kini dan selamanya. Sahabat-sahabat. Tak berasa ke kita dengan Al-Quran sebagai mukjizat? Berasa ke tak? Dari segi kepekaan kita tu. Hati kita tu. Rasa ke tak Quran sebagai mukjizat Allah. Kalam Allah. Ya Allah, besarnya makna kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad ni. Yang menerima Al-Quran sebagai mukjizat daripada Allah SWT. Sampai kali ni kita boleh tengok. Ya Allah, Tuhan. Besarnya makna kita hidup beragama berdasarkan panduan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Baik. Syariat yang jelas. Dia ayat sini. Al-Kitab wal Mizan bil bayinat. Bayinat ni penjelasan. Dalam ayat yang kita baca sama dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin. Penjelasan. Jadi tujuannya Quran ni kitab-kitab yang dia dibawa diberi kepada para nabi dan rasul ni, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran yang ngelah ni untuk menjelaskan. Jelas lawan dia sama. Jadi dengan mari Al-Quran ni jelas dah lah. Jelas antara baik dengan buruk. Al-haqqu wal batil. Tu tujuan. Jadi lah ni, bila ada Quran ni, jelas dah lah sahabat-sahabat semua. Tinggal lagi kita usaha memahami Al-Quran ni dengan sejelas-jelasnya. Belajarlah. Rugilah kalau tak belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran ni al-bayinat. Dalil dan bukti dan hujah-hujah yang kuat. Nak ayat Quran. Masa Rasulullah bahas dengan orang-orang kafir ni dia tak percaya. Orang kafir ni dia engkar tentang ajaran Nabi Muhammad. Rasulullah kata, kul hatu burhanakum. Wak marilah hujahmu. Kalau mu tak saya terima ajaran aku ni, acu royak hak mu peganganmu tu, mu nak hujah kat mana? Mu duk semua
patung, muduk sembah berhala, muduk sembah ajaran nenek moyang tu, hujahmu kok mana? Di mana benarnya ajaranmu duk menyembah berhala tu? Besar berhala di zaman jahiliah ni. Supaya berhala lah ni jugalah dibaca dengan tupak ni. Lebih kurang itulah. Nak ayat besarnya berhala sembah orang-orang kafir musyrik zaman Nabi Muhammad ni. Tapi sembah dia tu dengan tak ada asas. Dia sembah berhala dengan tak ada hujah. Dia turut ajaran tu berdasarkan hak tok nenek moyang dia. Ikut berdasarkan hak tok nenek moyang dia. Asas tak ada, bukti tak ada, hujah tak ada. Itu maksudnya. Jadi Quran ni bukti jelas, hujah jelas. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalam ayat sebelum tu dah, dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum minkum wa da'u syuhada'a minkum in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijar. Nah ayat. Kok mana pun orang-orang hak tak terima Islam ni, kok mana pun orang hak tak terima agama Allah SWT ni, bila kita berujuh dengan dia, bila kita bahas dengan dia, tak tengok dalam YouTube Dr. Zakir Naik ke Dr. Syekh Ahmad Didak duk bahas dengan orang Kristian, siapa ngelah dia tak boleh di. Muka kita yakin agama dia ni tak betul. Tu maksud. Jadi Quran ni betul jelas berdasarkan hujah bukti. Sahabat-sahabat semua, gunalah akal fikiran kita ni untuk belajar Al-Quran. Kalau kita nak bijak, kita bacalah Al-Quran. Kita akan jadi bijak. Kalau kita nak cerdik, kita bacalah Al-Quran. Kita akan jadi cerdik. Kalau kita nak jadi orang baik, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan menjadi kita seorang yang baik. Nak gapo lagi? Nak gapo lagi? Amor ayat tengah hari ni, ibarat amor wi makanan. Makanan Al-Quran ni sesedap-sedapnya makanan. Tak boleh nak banding. Laziz, halawatul iman. Inilah kemanisian iman ni. Bila kita Quran ni kita masuk dalam hati. Kita masuk Quran ni dalam hati kita, sahabat-sahabat semua. Biar Quran itu masuk dalam hati. Jangan kita baca saja. Jangan kita faham saja. Kita kena amal Al-Quran. Dengan seikhlas-ikhlasnya. Baru Quran itu masuk dalam hati. Nak suruh lah ni Quran masuk dalam hati tu tuan. Baru Quran itu benar-benar kita dapat merasai hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita tidak faham. Bersama para anbiya Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Itu nak ayat tu. Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Wa anzalna. Allah Ta'ala turunkan ma'ahumul kitab. Ma'ahum tu para nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah Ta'ala itulah Al-Kitab. Kalau Nabi Allah Isa, kitab Taurat, kitab Injil. Kalau Nabi Allah Musa, kitab Taurat. Kalau Nabi Allah Daud, kitab Zabur. Nabi Allah Muhammad, kitab Al-Quran. Itu maksud dia. Ya Allah Tuhan. Sukanya dia. Baik. Allah menjaga menolong bersama mereka al-mizan, neraca keadilan dan hukum. Ayat. Jadi Quran ni merupakan neraca. Neraca ni istilah timbang tara. Jadi timbang tara ni dengan menjadikan Al-Quran sebagai timbang tara kita, bil qist, kita akan jumpalah keadilan tu. Pasal Quran ni akan menjadikan setiap pertimbangan keputusan tu jadi comel. Pasal Quran ni dia bil qist, dia meletak sesuatu perkara tu dengan keadilan. Faham tu? Dia tidak bias Quran ni. Kita manusia ni buat juga peraturan. Peraturan manusia ni. Peraturan manusia, undang-undang manusia dengan peraturan Al-Quranul Karim, dengan undang-undang yang ada dalam Al-Quran Karim. Mana kita nak meyakinkan undang-undang manusia dengan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran. Hak mana yang lebih menjaminkan keadilan.
Tentu dah Al-Quran tuan-tuan. Bangsa-bangsa bersatu ni, PBB dia panggil. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Buat undang-undang dia. Kita boleh nampak undang-undang yang dibuat oleh Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni bias. Berat sebelah. Dia hanya mengambil kira kepentingan untuk pokok dia. Kuasa-kuasa besar. Sebab itu bila ada usul dalam persidangan bangsa-bangsa bersatu dah. Bila ada negara-negara blok ketiga ni buat usul supaya resolusi untuk mengutuk Israel ataupun menggesa PBB mengambil tindakan kejahatan Israel ke atas Palestin, dia guna kuasa veto. Itu maksud. Neraca pertimbangan mengikut akal fikiran memang dia jadi gitu. Sebab itu kita tak boleh nak harap undang-undang manusia ni. Undang-undang manusia ni dia bias, dia berat sebelah. Dia buat undang-undang tu berdasarkan kepentingan dia. Kalau berlagang kepentingan dia, is okay. Kalau tidak berlagang kepentingan dia, dia tolak. Demokrasi ni. Kita duk agung-agung ke negara demokrasi ni, sahabat-sahabat semua. Negara demokrasi ni adalah fahaman yang dibawa oleh orang-orang putih, negara-negara barat. Faham tu? Jadi demokrasi ni dia bawa ke negara-negara dunia Islam ni, negara-negara dunia ketiga. Dia bawa fahaman supaya negara Islam mengamalkan demokrasi yang dikata adil saat ni. Adil mengikut kacamata dia. Kalau keputusan dalam pilihan raya yang berasas ke demokrasi yang memihak kepada golongan Islamik ni kita kata. Ini baru sehari dua di Tunisia. Tunisia ni kalau kecek mudah kan, orang Islam yang menguasai, yang memenangi pilihan raya. Tapi tak ada 2-3 tahun yang guling ke kerajaan. Berlaku banyak kali di Turki ke, di Mesir ke, di Sudan ke, di mana lagi? Di Maghribi. Banyak berlaku sahabat-sahabat semua. Nak ayat Quran dengan hak manusia buat ni. Sabit itu Quran kita yakin kerana Quran ni benar-benar adil. Wa iza hakamtum bainan nasi intahkumu bil adl. Bila menghukum ke di antara sesama manusia, hukumlah dengan keadilan. Keadilan itu terahnya Quran lah. Sahabat-sahabat semua, kena yakin, kena percaya Al-Quran kami adalah undang-undang yang terbaik untuk kita ikut dalam hidup kita. Dalam kehidupan rumah tangga, siapalah bernegara. Anak nak sebut sawit ikhlas lah. Undang-undang negara kita ni, undang-undang yang tidak adil. Tak adil. Dia tidak ada ruh agama dalam undang-undang. Hanyalah kekurangan undang-undang yang orang putih buat, orang barat buat. Dia tak ada ruh agama. Undang-undang kita ni, sahabat-sahabat semua, dalam undang-undang Islam, orang berzina, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Rotan. Orang barat marah. Orang barat ni tak setuju. Undang-undang yang diperkenalkan dalam Indonesia dalam konteks orang berzina. Dia kira nyanyi. Kalau rejal siapa nak parti kat bagi dia undang-undang tidak bertamadun. Bagi pandangan dia. Kita kata pasal Quran sebut benar. Tapi kita yakin undang-undang yang Allah Taala turun ni undang-undang yang benar-benar adil. Tapi masalahnya orang tak setuju. Itu isu lah ni. Hak tak sesat sejak pada kita merdeka sampai hari ni. Isu ni masih tak sesat sahabat-sahabat semua. Anak setuju sikit lah. RUU 355. Supaya sahabat-sahabat semua nampak beza undang-undang Islam dengan tidak undang-undang Islam ni. RUU 355 ni kita nak pindah lah ni. Doa lah. Tapi kak usahalah supaya benda ni boleh dijadikan suatu undang-undang yang muktamad diputuskan oleh parlimen kita ni. RUU 35 ni undang-undang yang telah dibuat semenjak tahun 64 lagi. Tahun 64 ke tahun 84 kata silap anak.
Jadi 355 ni 3,000 denda. 5 tahun penjara. Sebab itu undang-undang hak berasaskan ruh pelbagai orang putih. Faham tu? Kalau dalam Islam 100 hotel. Nampak tu? Ni atas jaldah tu. Orang berzina, laki puan ni, kalau tak kahwin lagi, hukum dia rotel sampai 100. Tu undang-undang Islam Quran sebut. Tapi undang-undang hak orang putih buat ni, dia will limit sekat ni je. Tu nak ayat beza. Baik. Jadi pengalaman orang-orang hak kena igat berzina ni. Dia berzina dah. Hamba duduk jabat qadi, jabat mahkamah Kota Baru 5 tahun sebagai kani mahkamah. Jadi enactment orang-orang yang kita tangkap di hotel-hotel ni, hakikatnya dia berzina dah. Dengan kobelana atas katil tu. Dengan kondom yang macam-macam lah. Dengan telanjang bogel. Igat dekat telanjang bogel tak. Jadi bila kita bawa mahkamah, kita buat pendakwaan, kita dakwa dia. Tapi pendakwaan tu dia ada sekat dah. Kita boleh nak cah dia sebagai dia tu berzina. Kerana tak ada undang-undang. Tak ada dalam undang-undang enactment jenayah Islam yang kita guna pakai di mahkamah syariah lah ni, dia limit setakat mukaddimah. Dia tak boleh nak cah berzina. Nak ayat kan? Itulah nak ayatnya. Jadi bila cara, ambil khani mahkamah ni. Khani mahkamah. Cara dengan sore-sore tu. Dia mengaku berzina. Tapi undang-undang tak boleh nak hukum dia. Undang-undangnya boleh hukum setakat 3,000 denda. 5 tahun penjara, ni kali sebab tu saja maksimum. Ni mahkamah tinggi syariah dah ni. Kita nak ayat bagaimana undang-undang Islam ni menjamin keadilan. Tapi orang tak sedih buat, nak kata guna. Sedih kita orang Islam tak sedih guna undang-undang Islam. Tidakkah sedih? Supaya kita tak percaya, kita tak confident, kita tak yakin dengan undang-undang Islam. Kawan. Ada bangkangan. Nak ayat itulah kenyataan ni. Sabit tu duk baloh tak habis-habis. Kerana kita nak, dia tak sih. Al-haqqu wal batil ni baloh sama. Tak akan reda permusuhan antara orang benar dengan salah. Betul-betul duk gak temak baru habis. Jadi, bila denda, walaupun maksimum dia 3,000, tapi pada amalannya, kita tak beri sampai 3,000. Habis-habis 2,500, 2,000, 1,500. Ini pengalaman hamba duduk mahkamah ni sahabat. Jadi bila denda 1,000 tu, hak berzina ni, orang Melayu kita, pelacur lah. Igat di hotel, rumah, tumpangan, macam-macam lah. Hak kena igat ni orang Melayu kita. Pelacur-pelacur daripada dengan orang Melayu kita. Ni cerita di Kelantan. Allah. Kadang-kadang orang tular ya. Orang tular ya, hak mari kena igat ni. Pasal apa? Pasal denda tak ni lah. Bila denda 1,000 riyal, tokel dia ni, bapa ayam, mak ayam ni, tunggu bucu tangga dah. Hello kat, wak mari denda. Denda kat lepas, kelip zina pula, kelip melacur pula. Jadi undang-undang ni bila nak habis? Selagi kita tidak menguatkuasakan undang Islam. Faham tu? Maaflah sebut tentang benda sensitif sikit. Jadi nak ayatnya, agar manusia berlaku adil. Faham tu? Jadi nak ayat peraturan ni hanya peraturan agama Allah yang berdasarkan sumber daripada Al-Quran kami saja yang menjamin keadilan. Walaupun pandangan manusia nampak tak adil. Tak adil di sudut fikiranmu. Orang putih ni memang gitu. Dia tak percaya ke agama ni. Dia tak nampak barakah. Dia tak nampak barakah melaksanakan undang-undang Allah SWT. Mungkin dia tidak ada agama. Kita nampak dari sudut persepsi iman. Berlaku di kalangan salah satu di kalangan sahabat, orang perempuan, mari jumpa Rasulullah. Kisah benar ni sahabat-sahabat. Orang perempuan
zaman Rasulullah, mari jumpa Rasulullah. Dia ngaku Rasulullah hamba berzina. Buktinya dia mengandung. Hamba mengandung ni Rasulullah. Jadi anak hamba kandung ni anak hasil perzinaan. Rasulullah mula-mula tak percaya. Tak percaya. Pasal Rasulullah tahu kalau dia berzina sungguh dengan keadaan bukti anak dia tu hukumnya tak adilah. Rasulullah tak percaya. Tak percaya pun statement dia, pengakuan dia tu. Tapi bila dia royak 2-3 kali, royak 4-5 kali, Rasulullah terpaksa terima juga lah. Akhirnya Rasulullah kata tak apalah. Kalau mengaku sungguh berzina, lo ni mengandung, kelik dulu. Kelik dulu, beranak siap-siap dulu, mari jumpa aku pula. Ni ayat cerita. Kisah benar ni sahabat-sahabat. Bila dia selesai beranak, dia pun mari jumpa Rasulullah pula. Ngaku sebagaimana awal dia ngaku. Dia berzina, dia ngaku. Kita ni, berani kau ngaku. Dia berkahwin dah. Hukumnya rejam sampai mati perempuan tu. Tapi kerana keikhlasan dia, nak bertobat, dia rela dihukum dengan hukumnya dunia. Dia nampak dah. Dia sesah hukum dunia, dia sesah hukum dunia, dia rejam sampai mati. Akhirat sesok dia lepas dah lah. Dia akan masuk surga. Kerana hukumnya tu menjustifikasi ni dia sudah bertobat dengan taubatan yang nasuha. Kalau dia tidak nak tobat, dia tak ngaku. Faham tu? Kerana hati dia ada cipisan iman yang mengakui hukum dunia ni tak sama dengan hukum di hari akhirat esok. Tengok orang beriman. Orang beriman dia nampak lain. Biarlah dia lepas hukum dunia asalkan dia lepas hukum akhirat. Kita ni rela pitah. Hak kena je pun pitah lagi. Apa tu hak baru duk cara mahkamah. Hak bukti berjela dah. Ngajah lagi, pitah lagi. Kita ni sebagai orang beriman. Kalau kita buat dosa, kita bertobat. Jadi cara bertobatnya kita pelesar dunia. Supaya akhirat esok kita tak cara dah lah. Tu maksud sebenar sahabat perempuan ni. Jadi Rasulullah kata tak apalah. Dah mau beranak, menyusu anakmu sampai 2 tahun dulu. Menyusukan anakmu sampai 2 tahun, anakmu besar dah. Lepas tu mari. Akhir cerita, bila anak dia besar, perempuan tu mari, barulah dilaksanakan hukumnya rejam sampai mati ke atas sahabat Rasulullah yang perempuan tu. Ya Allah Tuhan dia. Tu ngakulah. Hak ngaku ni, hak tak ngaku tu, payah nak buat hukum rejam sampai mati ni kerana 4 orang saksi. Dia 4 orang tengok kerih masuk dalam sarung tu. Gak bila orang nak tengok 4 orang. Jadi segi pelaksanaannya payah kecuali orang ngaku sebagaimana sahabat tu. Sebab itulah hukumnya dalam Islam ni dia ada hikmah yang tersirat. Sebenarnya untuk pencegahan bila seorang kena rejam, tengok sebutir stadium kat orang lain tak berani nak buat, itu dah maksud sebenarnya. Jadi nak ayat keadilan. Baik. Allah memerintahkan para anbiya untuk menegakkan keadilan. Kita ni isu keadilan. Zaman mutaakhir ni, zaman akhir zaman ni, keadilan ni lah hak kita tak boleh lagi. Tak boleh nak tengok keadilan. Kita tengok undang-undang negara kita, tak segi negara lain. Ramai mana penjenayah yang masih terlepas daripada hukumnya. Nak ayat. Muka tu akhir pun orang. Tu akhir lawyer kau. Nya beli demo tu baik. Kita understand ke tak? Undang-undang tu penjenayah ni dia boleh buat main-main. Kerana polis dia beli, kastel dia beli, immigration dia beli, hakim mahkamah pun dia beli lagi. Nak ayat undang-undang Malaysia, gitulah. Kita perlu terima hakikat. Kita nak tengok keadilan dalam undang-undang di negara Malaysia ni tak akan kita dapat selagi tidak dilaksanakan.
Boleh tak boleh tu tak secara lah. Kita usaha supaya kita boleh melaksanakan hukum Allah SWT. Hukum Allah ni, amal ayat ni hukum Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita kena terimalah. Itu maksud beriman. Bila kita percaya, kita kena buat. Buat ni A to Z lah. Kerana Islam ni cara hidup. Islam ni way of life. Islam ni nizamul hayah. Undang-undang, cara, peraturan. Termasuk dari bab memerintah negara. Tapi orang-orang yang duduk atas ni tak nampak undang-undang Islam. Hak tu ya jadi haru biru negara kita 60 tahun tak selesai apa-apa hari ni. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. In tanaza'tum jika mubalah berselisih fi syai'in pada suatu perkara faruddu mungkin kena kembali ila Allah wa rasulih. Kembali kepada Allah dan Rasul. Bila kita balah, neraca pertimbangan kita Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah. Tu neraca kita, tu pertimbangan kita, itu kayu ukur kita, itu parameter kita. Sayanya dia, saya. Saya 1000 kali saya. Kita merdeka sejak 1957, 2021. Kita tak rasa lagi nikmat hidup berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah ni dalam konteks negara kita. Boleh tapi dalam skop yang terlalu kecil. Sedangkan Islam ni boleh menyelesaikan masalah negara, sahabat-sahabat. Islam ni boleh menyelesaikan masalah negara. Islam telah memberi solution untuk selesai masalah negara. Tapi manusia tak ikut. Sehari dua ni. Kluster mahkamah ada. Amba sebut kluster mahkamah je lah. Faham lah tu mas sebut kluster mahkamah. Dia nak sangat tu kerana nak pelepah kes dia. Ya Allah. Takutnya minta jauh dia. Dia jadi pemimpin kat ujian di sudut sana lah. Ada kita jadi pemimpin kat projek kat boleh tenok kita menteri. Tapi gitulah manusia ni. Tu kita nak pemimpin yang diistilah Al-Qawiyul Amin. Qawi ni pandai, bijak, profesional. Al-Qawi, Al-Amin ni amanah. Nak jadi amanah ni kalau tak ada jiwa agama, kalau tak ada iman, semaya tu, comel, dia tak jadi amanah ni. Ujian pangkat harta ni, orang duduk atas lah. Kita siapa dia nak uji. Tapi bila jadi pemimpin, awak mari ujian harta, kita kalah. Rasuah situ, rasuah sini. Penyalahgunaan kuasa. Maaflah sebut, ini kenyataan sahabat-sahabat. Kita minta Allah SWT supaya melindungi kita daripada fitnah kuasa dan pangkat. Baik. Allah menetapkan kepada Anbiya untuk menegakkan keadilan supaya umat manusia mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Nak ayat. Faham ke tu? Jadi Allah Ta'ala atas para Nabi dan Rasul. Wak mari kita mukjizat terang jelas nyata. Lepas terang jelas nyata tu, ikut ke tak sih? Tujuan nak suruh kita ikutlah sahabat-sahabat. Ya Allah, nak ayat guana lah. Hidup berlandaskan syariat ni bahagia, tenang, aman, tenteram, berkat, pertolongan, rahmat. Mari belakanglah. Pucanya turut. Pucanya ikut. Pucanya imtisal al-awamir wajtanibu an-nawahi. Buat apa yang Tuhan suruh, wajtanibu dan menjauhkan daripada apa yang Allah SWT larang. Tu tujuan. Tujuan atas para Nabi. Tujuan tu waktu kita. Tujuan wak mari mukjizat. Ujung jatuh. Endingnya, you must follow, you know. Kena kecak putih dulu dia. Ya Allah. Payah nak rayak. Payah nak rayak. Orang-orang tasawuf ni kan. Hak hati dia cerah.
Orang tak jauh, orang tak sawah ni, kerja dia sehari tengah hari duk cara nak bersihkan hati dia. Tu orang tak sawah. Jadi bila hati dia betul-betul bersih, dia rasa lazatnya. Dia rasa lazat sungguh. Dia rasa sukanya semaya. Dia rasa sukanya baca Quran. Dia berasa sukanya bangun tengah malam. Orang-orang payah nak bangun. Pasal tak berasa sukanya bangun tengah malam. Orang-orang tasawuf ni bangun tengah malam ni mana dia lah. Tok Seleha. Kita pergi tempat tu ada tempat dia bersuluk dalam tanah, dalam bumi. Dia pisau gali. Dia pisau gali, dia buat tempat dia bersuluk, tempat dia duk ngatik, duk semaya dalam tanah. Sampai gitu orang usaha nak bersihkan hati dia. Jadi benda gini ajaran agama lah. Waktu zakihim. Tujuan Quran ni untuk membersihkan kita. Quran ni. Kita duk baca surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas tu, 1236 ayat tu, kalau kita baca semua, insya-Allah satu masa waktu zakihim, dia akan membersihkan hati kita. Bayarlah. Kalau pemimpin negara ni, mari daripada orang-orang yang betul-betul bersih hati dia. Orang bersih hati dia ni, dia nampak dunia ni. Dia nampak, dia tahu apa yang sepatutnya dia guna dunia ni. Orang bersih hati. Dia tidak menjadikan dunia ni, apa istilah dunia tu? Pangkat, harta, kedudukan, kemasyhuran. Dunia belaka tu. Bagi orang bersih hati dia nampak. Dia tidak akan menjadikan dunia sebagai matlamat. Kalau matlamat kak, nak semua. Nak tegak. Nak gapo tu? Nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri dia. Allahu Akbar. Orang-orang tak say, orang-orang nak. Kata tapi tidak di Malaysia ni. Di negara lain. Di negara Zimbabwe. Nak rakyat dia. Jadi orang bersih hati ni, dia faham dunia ni lagu mana. Dia nampak hakikat dunia. Sebab itu dia tidak terpengaruh dengan dunia. Gitulah. Macam Tok Guni Aziz lah, mudah-mudah. Kenal Tok Guni Aziz dah. Tengoklah mana pembawaan hidup dia. Dia tu menteri besar tu. Salah satu contoh, duit hilang rumah, hilang hotel, hilang macam-macam hilang lah. Hilang rumah tu 3,000 sebulan. Dia duduk rumah dia. Dia tu duduk di kediaman menteri besar tu. Bila dia duduk rumah dia tidak duduk rumah kerajaan, rumah rasmi sebagai menteri besar tu, kerajaan ganti. Hilang, dia duduk rumah tu 3,000 sebulan. Pasal dia tak duduk rumah kerajaan. 3,000 sebulan, dia meretah 22 tahun. 3,000 sebulan kali 12 bulan, berapa? Kecek mudah kat dengan 3 juta. Dia tak ambil. Orang faham dunia. Nak cari orang gini lah. Dalam negara kita ni. Orang gini hak patut kita pilih tau. Bukan tak kedarah. Duk kenyang anak beranak bini dia. Gitulah. Maaf dah. Baik. Supaya umat Malaysia mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka berupa kebenaran. Supaya kehidupan mereka berlandaskan kepada syiar yang diturunkan. Itu maksudnya. Mudah ayat ni. Mudah kita nak faham. Jadi Allah Taala buat turun syariat agama ni, undang-undang, peraturan, tujuan nak suruh kita ikutlah. Semua manusia yang hidup atas dunia ni. Kerana manusia hidup atas dunia ni, semuanya makhluk Allah SWT. Jadi buat apa mu nak mandang-mandangnya? Mu tu makhluk aku, manusia. Aku yang jadi kamu tu. Allazi ja'alakum allazi tak ingat dalam surah Al-Baqarah tu. Allazi ja'alakum wallazina min qablikum. Aku yang buatmu manusia. Ja'ala lakum.
Wa min qablikum, dan bukan setakat mu orang sebelummu pun aku buat juga. Orang sebelum mari pada Nabi Allah hadas sampai kali ni semuanya manusia yang hidup atas dunia ni tak kira mu kaya miskin, kamu ada pakat kau tak ada pakat, kamu rakyat biasa, kamu menteri, kamu YB, kamu sultan, kamu raja, kamu presiden, semuanya hakikat makhluk Allah SWT belaka. Jadi bila mu ni makhluk Allah, mu kena turutlah Allah SWT. Itu maksud dia. Mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka berupa kebenaran al-haqqu, yakni Quran ni, agama ni. Supaya kehidupan mereka berlandaskan kepada syariat yang diturunkan. Berlandaskan, berpandu ke syariat, peraturan, agama ni. Allah Ta'ala turun lah. Apa tu waktu Quran? Apa tujuan Allah Ta'ala waktu Quran? Sedangkan kita tak turun, apa tujuan? Wak gapo tu atas Nabi? Wak gapo tu atas kitab? Kalau waktu kita atas Nabi, royak, penjelas, terang, briefing, presentation. Siapa-siapa ngelah, tak sikut Apa maksud? Mu tak sikut tu, mu nak ikut siapa? Kalau kita tanya. Kalau mu tak sikut, mu nak ikut siapa manusia? Mu nak turut nafsu mu kah? Kalau mu nak turut nafsu, ikut mu. Aku kata orang. Manit taba'a hawahu. Ada jenis manusia ni turut nafsu. Ya Allah, takutnya saya. Bak turut nafsu ni takut benar lah. Takut kita sehari-hari duk banyak turut nafsu. Sehari-hari ni. Sebenarnya sehari-hari kita start pada subuh sampai kau kita tidur esok. Start pada kita bangun sampai kau kita tidur kalian ni. Kena semua aktiviti harian kita you must follow. Kena ikut berdasarkan peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Qaulan wa fi'lan. Pada perbuatan kita dan pada perbuatan kita. Perkataan dan perbuatan. Perbuatan ni kita duduk bangun, kita kecil beruk, kita bawa kereta, kau buat motor, kau kita pergi buat kerja di kebun, kau di pejabat, kau di sekolah, kau di kilang. Semua tu aktiviti kita. Perbuatan kita. Apa yang kita buat sehari-hari tu dipanggil rutin. Hak kita kecek. Ya Allah Tuhan. Amba nak muhasabah lah kena tahun baru ni. Tahun baru hijrah. Kita ni 8 hijrah. Nak pesan lalu takut tak ingat sekarang. Esok pakat puasa lah dah. Esok 9 Muharram. Lusa tu 10 Muharram. Disunatkan orang Islam ni berpuasa pada 10 Muharram. 10 hari Ashura. Dah. Jadi kapuh lalu. Esok hari Rabu. Bila kita puasa hari Rabu, kena kapuh dengan kami. Kami tu sunatnya. Tapi kerana puasa lalu esok, tak kapuh dengan hari kami, dia jadi tak kena. Dia start lalu. Puasa esok dengan hari kami. InsyaAllah dah. Sahabat-sahabat semua, kita mari dalam Google Map ni, dengar mengajar ni, bukan main-main sahabat-sahabat. Bukan main-main ni. Don't play. Bukan main-main. Majlis kita ni. Majlis ni dinaungi oleh para malaikat ni. Kita tak nampak. Dinaungi oleh malaikat ni. Ikan di laut duk berdoa. Segala tumbuh-tumbuhan di dunia, di dalam hutan belantara duk berdoa. Orang duduk majlis. Duk beripun dalam majlis ilmu ni. Tingginya kedudukan orang yang menghadirkan dalam majlis ilmu. Bapa kita tak berasa kena berasa mulianya. Kena berasa berkatnya aku duduk di majlis ilmu. Kita boleh tunggu TV tak? Tengok macam-macam dah ada TV ni. Moga sedap-sedap belakang. Hak drama. Hak suka. Hak filem. Macam-macam dah TV. Galik. Kita kena berasa galik dalam majlis ilmu. Kerana ni taman syurga. Dalam majlis ini bukan taman-taman surga. Baik. Mereka adalah penjaga dan pengawal untuk menjamin pelaksanaan hukum-hukum Allah. Tengok.
Quran ni menjamin, mengawal kita, protect. Bahasa putih dengan protection. Dia akan melindung kita daripada segala benda yang mudarat atas diri kita. Quran. Dalam konteks diri kita, Quran ni akan protect kita. Quran ni akan melindungi kita. Begitu juga negara. Kita jangan nampak agama dalam skop yang kecil. Kita kena nampak agama ni dalam skala makro. Maaf istilah bahasa ekonomi. Skala yang besar. Kita juga kena jadikan negara ni dilindungi, diprotek oleh Al-Quran kan. Sabit dia panggil Hirasatuddin. Mana ada bolpen tu tulis Hirasatuddin. Kuasa ni dia akan jaga agama. Hirasatuddin. Iqamatiddin wa siyasatud dunya. Tujuan agama ni, tujuan Allah SWT melatih pemimpin ni, khilafah ni, iqamatiddin untuk menegakkan agama. Wa siyasatun, mentadbir, mengurus, manage. Wa satu dunya, wa siyasatu dunya bihi, dengan agama. Itu maksudnya. Kita nak cari negara yang betul-betul yang diistilahkan baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Baldatun. Baldah ni negara lah. Tayyibah yang baik. Warabbun ghafur, yang mendapat keampunan Allah. Itu kita cari negara-negara Islam lah ni. Tak Islam saya. Negara mana yang betul-betul memenuhi skema, standard ya Quran. Cari negara mana? Negara yang betul-betul mengamalkan Islam. Negara yang betul-betul menjalankan hukum Islam. Amo pergi ke Brunei last year, second last year. Pergi ke Brunei. Negara Brunei ni negara yang sepenuhnya menjalankan hukum Allah SWT. Jangan terlebih dengan Brunei ni. Tapi berkat sahabat-sahabat. Tukar kebun dia gaji 10,000 kata silap ambo. Tukar kebun gaji 10,000. Pernah nak gaji mahal lagi lah Brunei. Rumah peri, kereta peri. Semua peri. Tu berkatnya kerja Brunei. Kerana kerja orang yang memerintah Sultan Brunei betul-betul nak menjalankan pemerintahan negara dia sebagaimana hak Quran nak. Pasal dia nampak dah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksib. Tu ayat Quran. Allahu akbar. Suka dia baca Quran. Kita faham lah. Walau anna ahlal qura. Lau tu orang Kelantan ada kata kalu. Terakhir kali sebut lama dah. Walau anna ahlal qura, kalulah penduduk sebuah negara tu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah SWT. La fatahna. Tu Brunei lah ni. La fatahna. Kalau penduduk itu beriman dan beramal, amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang Tuhan perintah ke dan tinggal apa yang Tuhan larang tu maksud dia amanu wattaqau tu la fatahna, Tuhan jawab lalu. Tuhan wish lalu. Immediately. Tu. Nak ayat. Mana hidup kita kalau kita nak Tuhan wish sesuatu something kepada kita, kita kena beriman dan bertakwa. Itu syarat dia. Simple. Mudah. Kalau kita nak Allah Ta'ala tu rezeki kepada kita, syaratnya amanu wattaqau. Jadi ayat sana ni la fatahna, kami buka. La fatahna alaihim tu kembali kepada amanu wattaqau. Barakatim minas sama'i wal ardi. Keberkatan daripada pintu-pintu langit dan pintu bumi. Allah nak gapo lagi ya Allah. Nak gapo gak sahabat-sahabat hidup ni. Kita nak berkat senang hidup ni. Berkat adalah benda yang perlu kita cari. Keberkatan dalam hidup ni. Susah, miskin ni bukan isu.
berkat tu kita nak. Kaya, kalau sumber kekayaan daripada benda yang tidak halal, tipu, curi, rasuah, berkat ke tak kata tu? Kita nak berkat, kalau kita juta ni apa kalau tak berkat? Balik awal lah. Sahabat-sahabat, ni Quran ni saya sebut ni. Walakin kazzabu, walakin akan tetapi. Nak buat guana. Kalau ketek Kelantan, nak buat guana. Nak buat guana. Walakin kazzabu, mereka itu mendustakan. Walakin kazzabu maknanya tak seikut, tak siturut, lawan. Tuhan ni, Quran tu lah. Walakin kazzabu, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan ayat-ayat Allah ni benar betul, benar-benar. Jelas, terang, nyata. Walakin kazzabu, tapi tak siturut juga. Deraka kepada Allah. Buat dosa, buat maksiat. Fasadun fil ard. Allazina taraw fil bilad fa'aksaru fihal fasad. Orang yang melakukan perbuatan yang melampau, melanggar hukum-hukum Allah SWT. Fa'aksaru fihal fasad, dan kebanyakan mereka melakukan kefasadan, melakukan kerosakan. Punah dunia lah ni kan. Manusia lah pucanya. Kita pergi di Pak sejuk ni apa Antartik ni dah. Ada kapal Greenpeace dah. Greenpeace dah. Dia tunjuk gambar hijau. Nak ayat tempat tu pun tak boleh nak duduk dah. Bintang apa ni ikan-ikan tu. Cemanya laut lah ni. Dengan toksik. Allah sianya kehidupan. Punah jana. Kerosakan berlaku di merata tempat dengan sebab manusia lah. Zaharal fasadu fil bari wal bah, di darat di laut, bima kasabat aidina, dengan sebab tangan-tangan manusia lah. Orang-orang yang ada kuasa ni. Macam di Selangor berlaku apa? Pembuangan sisa toksik dalam sungai-sungai di Selangor tu. Allahu akbar. Kila-kila haram yang berluasa di Selangor menyebabkan kajian tak boleh nak kawal tuan. Bila kila tu haram kat dia buat ikut cara dia lah. Dia tidak ikut undang-undang. Dia buat sisa toksik tu sedap-sedap dia tahu muna-muna dalam sungai menyebabkan berlaku keracunan. Tidak gitu. Ni nak ayatnya. Pentingnya manusia ni kembali kepada Allah SWT. Baik. Menghormati dan menjunjung tinggi syariat serta mengikuti para Rasul alaihi salam. Mudah ya? Allahu akbar. Bersyukurnya kita ni dia. Bersyukur sangat-sangat kerana kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul utusan Allah SWT yang terakhir, khataman nabiyyin. Nabi yang ngelah sekali Allah Taala utus ni pada zaman kita lah. Jadi kita ni menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Allah Musa ni jarak dia lebih kurang 50 tahun. Lebih kurang lah. 1000 ataupun 500 tahun. Satu kata 1000 tahun. Dengan Nabi Allah Isa 500 tahun. Dengan Nabi Allah Musa kita katakan 1000 tahun. Jarak umat Nabi Allah Musa dengan umat Nabi Allah Muhammad. Tapi esok ni masuk surga kita dulu. Masuk surga umat Nabi Muhammad dulu. Sahabat-sahabat. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad. Kita ni one of lah. Kita ni salah seorang daripada menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa tinggi, betapa mulianya umat Nabi Muhammad. Lepas tu kita setara mana? Kita ni setara mana menghargai ke Nabi Muhammad ni? Setara mana kita kenal Nabi Allah Muhammad ni, sahabat-sahabat semua? Kenalilah Rasul kita ni. Kena tahu background, sejarah dia, history dia. Kena tahu susu galo dia tu. Susu galo ni, ayah dia siapa, tok dia siapa, tok taknya tok. Siapa 13 yang panggil lapis. Nasab keturunan Nabi Allah Muhammad. Siapa ke Adnan. Ngelah sekali. Ya Allah Tuhan. Detailnya tentang sejarah hidup Nabi Allah Muhammad ni. Dia panggil Siratun Nabawiyah. Perjalanan hidup Rasulullah ni. Dia karang daripada tok nenek moyang dia lagi. Nak ayat setakat tu detail perjalanan hidup Nabi Muhammad. Kita tahu ke tak? Kita baca ke tak? Tanya siapa dia, anak-anak dia. Siapa dia, isteri-isteri dia. Kalau tanya lah ni,
Pakat akak tangan belakang nak jawab tu tak? Kalau tanya depan kak, pakat tunduk belakang. Nak ayat sahabat-sahabat, kenalilah Rasulullah ni. Cintalah Rasulullah ni. Kasihlah Rasulullah ni. Tak ada manusia atas dunia ni. Tak ada manusia yang atas dunia boleh lawan, boleh challenge, boleh beat Rasulullah ni. Khairul anam. Sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Sayyidul mursalin. Allahu Akbar. Rasulullah pergi Isra wal Mi'raj. Tak? Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Allah Nuh, Nabi Musa, semua tu duduk belakang dia belakang. Dia jadi teriman. Nak ayat hebat Rasul. Sedekah dia ke dia. Patut we hak panggil senior lah. Nabi Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ke senior. Dulu pada dia ni hak ke dia, tapi Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad ni dengan memberi gelar dia Sayyidul Mursalin. Penghulu para Nabi dan Rasul. Tingginya kedudukan Nabi Allah Muhammad ni. Sahabat-sahabat. Ya Allah. Kata Al-Maghari, sebenarnya manusia itu ada dua golongan. Pandangan ulama mufassirin, ulama tafsir. Mufassir ni para ulama yang menjadi tokoh-tokoh dalam ilmu tafsir. Salah seorangnya Al-Maghari. Al-Maghari ni katakan sebenarnya manusia itu ada dua golongan. Manusia ni Al-Maghari rakyat dua golongan, dua firqah, dua puak, dua parti. Katalah gapo pun. Ya nampak dua tu. Ada yang dipandu hidupnya oleh ilmu pengetahuan. Nak ayat. Ada yang hidupnya dipandu oleh ilmu. Kata-kata Sayyidina Ali. Sila tengok. Kata-kata Sayyidina Ali ni, bila orang tanya dia, 10 kali tanya, apa beza ilmu dengan harta? Apa beza? Apa kelebihan ilmu dengan harta? Sayyidina Ali jawab, dalam 10 soalan yang sama semuanya, memberi kelebihan kepada ilmu. Ilmu tu banding harta. Sama-sama mustahak, sama-sama penting. Tapi kalau berlawan dua tu, kena pilih ilmu banding harta. Kalau kita banyak ilmu, kita miskin harta, is okay. Kalau kita banyak harta, tak ada ilmu, is not okay. Kerana hal ilmu ni, dia akan jaga kita. Dia akan tunjuk jalan kepada kita. Harta ni, ia jadi punah janan. Dia berbuat harta lah. Tapi Sayyidina Ali sudah memberi panduan, garis panduan tentang kelebihan harta dengan ilmu. Sama-sama penting tu. Bukan amu nak kata tak penting. Tapi compare dua tu. Jadi, Al-Maghri rakyat ni ada dua golongan. Ada yang hidup dia dipandu dengan ilmu pengetahuan. Dan ada pula yang dipandu oleh pedang dan kekerasan. Ni cerita lain. Baik. Cerita pedang ni buat daripada besi kan. Jadi surah ni suratul Hadid. Surah cerita tentang besi. Siapa? Ayat 25 ni ayat yang menceritakan Tuhan rakyat cerita besi. Jadi surah Al-Hadid ni ambil semua pada perkataan besi ni lah. Ada dalam ayat 25 ni. Kalau kata surah Al-Hadid ni, surah ni berdasarkan ayat 25 ni lah. Faham tu? Hakikatnya mereka yang dipandu oleh dan dikawal oleh pedang dan kekerasan itu lebih ramai daripada dipandu oleh ilmu dan pengajaran Al-Quran. Orang yang ikut undang-undang dengan orang tak ikut. Orang baik dengan orang jahat ni. Hak jahat masuk jail, masuk jara, kena igat kerasuah tu, kena guna kekerasan lah. Besi ni lambai kekerasan. Kalau tak jail, akan tak hukuman mati, hukuman rejal, hukuman gantung tu, mutak khabar, mutak isah. Itu maksudnya. Jadi ada setengah manusia ni, kita boleh manage, boleh urus dia dengan comel, dengan baik. Kerana dia ni jenis good follower. Ama guna istilah good follower. Dia jenis orang mudah ikut.
Pasal dia ada panduan. Ada jenis orang tak seikut. Jenis kerah pedang. Jenis kerah pedang ni kena water ni. Sumak je baru kabar ni. Gitu maksudnya. Jadi simbolik kepada manusia ni ada setengah kita boleh guna cara baik. Ada setengah ni kita kena guna undang. Tak undang-undang dia agak. Pemain bola lah. Kalau main dengan molek comel ikut peraturan, pengadil pun tidak beri kad kuning ke kad merah dah. Tapi kalau pemain tu ikut peraturan, adalah hukum dia tu. Jawab dia kad merah lah mu. Tu bik padai lah mu tak boleh main hari ni. Pasal mu melakukan kesalahan yang melampau daripada peraturan. Itu maksudnya. Simbolik nak ayat kata-kata Al-Maraghi tu. Semua itu neraca keadilan dan undang-undang mestilah mempunyai alat untuk melindunginya. Neraca undang-undang ni kerana ada alat dia untuk melindungi manusia daripada melanggar undang-undang. Siapa tu kajian buat undang-undang, buat penjara, buat sebatan, rotan, macam-macam lah. Tujuan nak kawal, nak kontrol manusia jenis loose control. Ada hak manusia boleh kontrol, ada manusia jenis loose control. Jenis hak panggil tak boleh kontrol ni. Jenis lembu cabut tunggu. Cabut tunggu dia pergi koksi. Tunggu-tunggu tu peraturan lah. Tunggu-tunggu tu adalah undang-undang lah. Tunggu tu lah agama lah. Agama ni mengikat kita daripada kita bebas melakukan dalam kehidupan ikut kandak kita. Ada benda yang kita boleh buat ikut kandak kita, ada benda yang tak boleh buat. Faham tu? Boleh hidup bebas dunia ni tapi dalam kerangka peraturan batas hududullah. Hudud ni hak, batasan. Boleh kita boleh minum air, boleh minum ais kering, boleh minum air batu, minum teh obeng ke gapo lagi. Tapi nak minum arak tak boleh. Tahu tu. Dia arak tu minum juga. Ada benda yang boleh minum, ada benda yang tak boleh minum. Tapi kalau minum arak ada hukum dia. Kita masuk. Nak kahwin boleh. Nak kahwin siapa pak pun boleh. Nak undang-undang agama. Tapi kalau nak berzina tak boleh. Ramai orang buat menyimpan perempuan simpanan tak. Nak nikah tak berani, takut marah ke mem besar rumah tu. Tiba-tiba pergi hunggal di haknya, di Bangkok, di Yala. Sana mereka tak ada peraturan. Jadi nak hidup secara halal, mungkin kena nikah. Tak boleh nak main orang tina ni dengan tak ada peraturan. Ia ni berzina. Jadi ada benda yang Tuhan bui, ada benda yang Tuhan tak bui. Nikah bui, zina tak boleh. Nikah halal, zina haram. Minum air biasa ni lah. Boleh, kalau minum arak tak boleh. Lagu itulah maksudnya sahabat-sahabat semua. Jadi hidup ni kena ada peraturan, ada kawalan. Kalau hidup tak ada kawalan, tidak terkawal lah. Tak terkawal ni, payah bahasa ni. Macam pendatang asing itu. Di pasar Selayar, kecoh di Selangor dulu ke. Pasar Selayar ni dikontrol oleh pendatang asing. Pendatang asing ni dia tak terikat dengan peraturan KJM kalau dia orang asing. Tapi dia langgar sepotullah juga. Nak ayat manusia gitulah. Mari negara orang ni patut mu turutlah peraturan negara aku ni. Tapi gitulah manusia ni. Tak si turut ingat dia nak kata guan ada. Baik. Jadi pada minggu depan anak akan sudah tafsir ni pada ngelah ayat ni wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas insyaallah dah. Jadi agak-agak sahabat semua dapat memahami apa yang ana perjelaskan pada tengah hari ini untuk kita mengambil untuk kita memahami dengan sebaik-baiknya dan kita mengambil pengajaran sebaik-baiknya. Ayat yang hamba sebut tadi walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist. Itu ayat hamba sebut hari ni. Lebih kurang 1 jam 20 minit kuliah hamba pagi ni. Tengah hari ni mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat mengambil inti daripada pencerahan penjelasan yang ana bagi pada hari ini insyaallah dah.
yang baik daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Tersalah kata, terkasar bahasa, ampun maaf dipintalah. Nah, kerana yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Kerana saya ni pun manusia biasa saja. Tak sunyi daripada kesilapan, salah dan silap. Yang pentingnya kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Siapalah kita mati, kerana hidup ni adalah panggil persinggahan saja dah. Dunia ni tempat singgah sahabat-sahabat Allah Tuhan. Sebenarnya hidup dunia ni deh. Jadi kita nak memastikan tempat persinggahan ni kita menapaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan menapaat hidup di hari akhirat seksa, insya-Allah dah. Kita berdoa supaya Allah Taala bangkitkan kita di hari akhirat seksa bersama dengan para nabi dan rasul yang kita dambakan untuk hidup masuk dalam syurga sekali, dalam syurga seksa bersama para nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah yang kita tengah junjung titah dan perintahnya sebagaimana yang ada dalam kitab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka anfun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alul huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah. Kami menadah tangan kepada Engkau, ya Allah. Kami bermunajat kepada Engkau, ya Allah, pada bulan Muharram yang mulia ini, di tahun baru hijrah yang baru ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Campakkanlah dalam hati kami untuk kami berubah, menjadi lebih baik daripada apa yang kami buat di sepanjang tahun lepas, ya Allah. Kami tahu hidup kami singkat, ya Allah. Kami tahu hidup kami hanyalah singkat, hanyalah sementara hidup kami di dunia ini, ya Allah. Engkau jadikan kami dapat menapaatkan masa yang balance, yang berbaki ini untuk kami menapaat dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kami beribadat kepada Engkau, ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan masa kami yang tak beberapa banyak lagi dah ni. Kami tak tahu kami nak mati bila, ya Allah. Bila kami mati, kami tak sempat dah. Kami tak berpeluang dah untuk beribadat kepada Engkau. Kami tidak berpeluang nak semaya wajib dan semaya sunat. Kami tak berpeluang dah nak bangun tengah malam. Kami tak berpeluang dah untuk bermunajat kepada Engkau. Baca Quran, kau berzikir, kau puasa, kau dan semua bentuk-bentuk ibadat hubungan khususiah kami dengan Engkau, ya Allah. Betapa mulianya, betapa berkatnya, betapa nikmatnya hidup ni kalaulah kami dapat menapaat dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk merapatkan hubungan kami dengan Engkau, ya Allah, untuk mendekatkan hubungan kami dengan Engkau, ya Allah. Kami ni masih banyak melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Banyaknya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat inilah yang akan menjauhkan kami daripada Engkau, ya Allah. Dosa dan maksiat inilah yang akan menjauhkan kami dengan Engkau, ya Allah. Kami bimbang bila hati kami jauh. Dengan sebab maksiat dan dosa, kami takut dan kami bimbang kami jadi lara dengan dunia ini, ya Allah. Kami jadi lalai dengan dunia ini, ya Allah. Kami menjadi lupa kepada Engkau, ya Allah. Jadikan kami sentiasa ingat kepada Engkau, ya Allah. Jadikan hati kami sentiasa zikrullah.
Jadikan hidup kami sentiasa, hati kami sentiasa dekat dengan Engkau, ya Allah. Dengan sentiasa kami berzikir kepada Engkau, ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami lalai dan lupa kepada Engkau, ya Allah. Karena apalah sangat dengan dunia ini, ya Allah. Dengan pangkat, harta, kekayaan ini. Semua pangkat, harta dan kekayaan ini tidak dapat menolong kami lepas pada kami mati, ya Allah. Bila kami duduk dalam kubur, ya Allah. Bila kami duduk dalam kubur, Engkau tidak akan tanya banyak mana harta kami, betapa banyak tinggi mana pangkat kami, banyak mana pengaruh kami, pengikut kami, anak bini kami. Mu tak akan tanya itu, ya Allah. Apa yang mu tanya, adakah kami ikhlas di dalam beribadat kepada Engkau sepanjang kehidupan kami, ya Allah. Istiqamahkan kami dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan baik, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan comel, ya Allah. Kami nak mati di tengah semaya, ya Allah. Kami nak mati di tengah baca Quran, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan kami beribadat kepada Engkau, ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha mulia, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui segala-galanya. Engkau lah yang maha mengetahui hati kami. Engkau lah yang maha mengetahui zahir dan batin kami, ya Allah. Engkau lah yang maha mengetahui zahir dan batin kami, ya Allah. Engkau lah yang maha mengetahui kekurangan kami, kesilapan kami, kecacatan kami, ya Allah. Dosa dan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dengan sebersih-bersihnya, ya Allah. Kami masih banyak lagi dalam hati kami, masih banyak lagi dalam hati kami sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang hina, ya Allah. Sifat-sifat mazmumah, sifat sombong, sifat takabur, sifat riak, sifat unjuk, sifat pemarah, sifat dendam, sifat deki, mengumpat, fitnah, adu domba dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah semua sifat-sifat mazmumah itu daripada hati kami dan Engkau gantikanlah dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, ya Allah. Sifat-sifat baik inilah yang merupakan akhlak para nabi dan rasul Engkau, ya Allah. Nabi-nabi dan Rasul-Mu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kami ikut masa kami hidup ni, ya Allah. Model contohnya sudah ada, tinggal lagi kami ikut ataupun tidak ikut, ya Allah. Wa ma arsalna laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami, perasaan kami sentiasa dekat dengan Rasul kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami mengharapkan syafaatnya di hari akhirat sesat, ya Allah. Tidak ada orang yang boleh tolong kami di hari akhirat sesat melainkan Nabi kami, ya Allah. Kami sangat mengharapkan syafaatnya, ya Allah, di pada masa, ya Allah. Kami tak tahu nasib kami di pada masa, ya Allah. Permudahkanlah amalan kami, hisab kami di pada masa esok. Karena hisab yang mudah itu akan memudahkan kami masuk syurga-Mu, ya Allah. Syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Syurga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak ada tolak banding dengan nikmat yang kami duk tengok, duk rasa di dunia ini. Nikmat bini comel, kau nikmat harta, kau nikmat pakat, semuanya tak boleh banding dengan nikmat yang ada dalam syurga. Wala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbin basar. Nikmat yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan nikmat yang tak pernah terfikir oleh akal fikiran. Semuanya ada dalam syurga, ya Allah. Betapa tinggi, betapa besarnya nikmat hidup dari syurga. Oleh demikian, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah, sebagai jannatun na'im, sebagai syurga yang penuh dengan kenikmatan. Masukkan kami dari surga-Mu dalam surga Jannatul Firdaus, kerana Jannatul Firdaus adalah surga yang paling tinggi sekali tingkatannya, yang di dalamnya ada para nabi dan rasul, yang di dalamnya ada para nabi kami, Nabi Muhammad, ya Allah. Masukkan kami dari surga bersama dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menatap wajahnya yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wajah Nabi Muhammad
Nabi kami adalah wajah paling mulia, semulia-mulia wajah yang ada di atas dunia ini, ya Allah. Masukkan kami dari surga supaya kami dapat berjumpa dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kelamat kehidupan dan surga ialah kami dapat berjumpa dengan Allah SWT sebagai Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau telah berjanji, telah memberitahu dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah SWT, maka beramalah dengan amal yang soleh dan jangan mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan iman kami, keyakinan kami, kepercayaan kami, ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah. Jadikan abdi kami, ibadat kami, tumpuan kami hanya kepada Engkau. Tidak ada yang disembah melainkan Engkau, ya Allah. La syarika lahu. Dan kami tidak mensyirikkan Engkau dengan sesuatu pun, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan ibadat kami dengan benar-benar, jadikan ibadat kami benar-benar ikhlas hanya kepada Engkau, ya Allah. Tidak kerana tujuan yang lain. Tidak kerana tujuan pangkat, harta, kedudukan, kemasyhuran dan sebagainya. Semua tidak memberi makna semua itu. Kalau kami tidak membetulkan niat kami untuk ikhlas hanya semata-mata kepada Engkau. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-din. Allah SWT tidak perintahkan untuk kita mengamalkan ajarannya melainkan dengan mengikhlaskan diri semata-mata karenanya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, baikilah akhlak kami, tutur kata kami dari semasa ke masa supaya akhlak kami menjadi baik, akhlak kami menjadi sempurna, akhlak menjadi comel, akhlak kami menjadi cantik supaya kami benar-benar dikasihi oleh penduduk dunia dan dikasihi oleh penduduk di atas langit itu para malaikat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. آمين يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.